Ummu Atiyah ni pakar memandikan jenazah. Dia ni, Ummu Atiyah ni memang spesialis dia situ. Dia memang situ. Maksudnya kepakaran dia adalah mandikan jenazah. Sebab anak Nabi 2 orang dia mandikan. Ummu Atiyah, Zainab dan juga Ummul Kulthum. Dalam riwayat menyebutkan ketika mana mati ataupun meninggalnya anak Nabi SAW. Baik. Jadi kata beliau, memandikan jenazah putrinya, hendaklah kalian mulai dari yang sebelah kanan dan anggota wuduknya. Tu hadis tu. Tu kita sebut tadi tu. Okey, habis. Kemudian seterusnya, sambungan. Yang keenam, kemudian memandikannya dengan air dan bidara atau sabun. Maksud dah habis dah tadi step pertama, step kedua kita nak mandikan dengan sabun atau bidara. Sama je tuan-tuan. Sama. Kita mulakan daripada bahagian anggota wuduk dia, kemudian daripada sebelah kanan dia, balik pula sebelah kiri dia, kemudian rata pada air seluruh anggota. Ya, ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ni kalau benda tu tadi kata ikut kanan ke kiri kan, macam mana katalah orang tu daripada kiri ke kanan tak ikut yang sepatutnya. Okey. Itu je soalan. Okey, satu soalan yang sangat baik, bagus. Sebab tu kita kena pergi pada punca pada isu. So saya sebut tadi yang penting kita meratakan air kepada jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi berkaitan dengan meratakan pula membersihkan dengan bidara ataupun sabun. Yang ketiga adalah kapur baru. Cuma step-step yang tadi tu semua sunat. Maksudnya mulakan kanan dapat pahala memulakan daripada sebelah kanan. Kalau dia tak mulakan pada sebelah kanan bukan bermakna tak sah. Sah, tapi dia tidak mendapat pahala seperti mana yang Nabi suruh mulakan daripada sebelah kanan. Itu saja. Itu saja jawapan ringkasnya. Maksudnya, tadilah contoh kita tak basuh anggota wudu, tapi air semua rata dah. Kita hilang pahala untuk mewudukkan si mati. Tapi yang paling utama adalah mewudukkan si mati ni. Sebab tu ulama bincang, sebenarnya yang kita duk basuh anggota wuduk tadi tu kira wuduk dah ke ataupun tidak? Ke nak kena wudukkan yang baru? Pun ulama bincang juga. Cuma kita kata asasnya tak apa, kita kena ingat bahawa dalam mandi yang pertama adalah mandi untuk selain pada ratakan air, kita mewudukkan si mati. Itu saja step. Masuk kiri kanan tu tetap sah, tapi yang paling terbaik adalah bermula daripada sebelah kanan. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian memandikan dengan air dan bidara yang kita bancuh tadi tu. Memulakan dengan kepala dan muka, kemudian sebelah kanan dari leher sehinggalah tumitnya kakinya, dan membalikkan ke sebelah kiri dan memandikan sebelah belakangnya yang kanan, kemudian memandikan bahagian tubuhnya yang kiri seperti itu juga. Sama juga macam step yang pertama. Kerana air daun bidara ni tadi, pertama ada riwayat yang sebut syaitan takut pada bidara ni. Yang kedua adalah daripada sudut kita mudah untuk membersihkan si mati itu sendiri daripada sudut daki dan sebagainya. Dia fungsinya saya sebut tadi macam sabun juga. Baik. Habis daun bidara tadi, step sama macam yang kita basuh pada peringkat yang pertama. Baik, itu step yang kedua. Okey, kemudian B to B. Tuan-tuan ingat ni, ABSK ni. Lepas habis daun bidara tu bilah lah. Bilah kemudian kita sabunkan pula. Step yang ketiga, sabunkan. Sabun ni pula orang tanya, Ustaz nak guna tanpa was-was ke? Dia faham tuan-tuan? Nak guna yang halal ke nak guna apa? Waktu hidup dia guna apa? Syokor busu. Tak betul ni. Ceritanya sekarang ni kita nak gunakan untuk si mati. Memang betul lah yang paling terbaik tu yang bagus lah. Tapi kadang-kadang ada orang dia nak lakukan produk dia tu. Sebab tu produk-produk kaitan jenazah ni banyak tuan-tuan. Sabun mandi jenazah khusus. Kita tanya, ada beza ke dengan yang kita duk mandi hari-hari tu? Tak ada beza tuan-tuan. Takkan tiba-tiba duk mandi pakai Fructis kan, pakai Dettol, pakai tiba-tiba ni mandi nak kena pakai sabun patuh syariah. Kan? Sabun halal. Dah. Sama ya, bukan isu apa. Isu nak bersihkan. Melainkan kalau sabun tu ada gelatin ke, ada khinzir ke apa, itu cerita lain lah. Ni bahan-bahan yang okey, yang kita guna hari-hari, maka waktu tu okey, guna yang tu. Kalau selesa guna sabun yang bentuk cair, guna cair, tak ada masalah. Kalau selesa guna yang berbuku, guna berbuku. Jangan pakai fat, sudah lah. Dia faham tuan-tuan? Jadi mudah saja sebenarnya. Jangan kita nak susahkan. Macam tayamum kadang-kadang kan. Ni debu khusus untuk tayamum. Dia kata debu ni kita kena cari betul-betul daripada tanah selut. Lepas tu kita kena keringkan. Lepas tu kita kena tumbuk. Lepas tu kita ayak, maka jadilah debu tayamum. Tuan-tuan fikir satu soalan. Zaman Nabi dulu ada selut paya ke? Takkan Nabi ajar tak kena pada tempat dia, betul tak? Zaman Nabi tu mudah, atas pasir-pasir, tanah-tanah, kita tayamum. Apa yang susah sangat nak kena ada debu tayamum? Marketing lah projek dia tuan-tuan. Tu debu khusus tayamum dia kata kan. Jadi kita kata tak jadi masalah nak jual-jual lah. Tapi jangan exaggerate sampai kita rasa macam tak sah dah guna tanah-tanah yang ada kat luar tu. Itu daripada sudut asasnya. Okey. Jadi asasnya kita sebut yang kedua,
Sabun kan bermula juga daripada muka si mati, kepada belakang si mati, dan kemudian juga badan si mati belah kanan, kemudian juga badan si mati belah kiri, dan seluruh badan. Adapun yang bawah-bawah tuan-tuan, maksudnya dekat belakang bontot dia apa semua tu, macam biasa saya sebut tadi, lalukan spine saja, jangan buka. Yang tadi kain tu kita lalukan macam tu. Maksud belah kanan, belah kiri, tak ada masalah. Sama macam step pertama, step kedua, step ketiga, gunakan sabun. Jelas tak tuan-tuan? Sebenarnya senang saja. Jangan kita susah-susahkan. Nak kena ni, nak kena teliti, nak kena banyak sangat isu, akhirnya tak mandi jenazah. So sebenarnya sangat simple. Dengan kita berani tak berani je lah. Saya banyak jugalah pengalaman urusan jenazah ni. Bukan beri penerangan urusan jenazah. Urus betul. Ada jenazah yang accident, ada jenazah yang macam tu, dia tak boleh bengkok apa semua ni. Asasnya tuan-tuan, kalau dia tak boleh bengkok, waktu meninggal tu contohnya dah tak sedar kan. Contohnya kita kata dalam tandas ke apa, dia dah keras. Kalau dah keras waktu, ataupun ada setengah orang tu dia bongkok, ataupun sekian-sekian lah. Okey, waktu tu tuan-tuan boleh gunakan apa-apa minyak yang cepat untuk itukan otot dia tu balik. Kalau kata boleh untuk dibetulkan balik, digerakkan balik, maka tak ada masalah. Tapi kalau sukar untuk nak dibetulkan balik tu, tuan-tuan jangan paksa, lagi patah. Jangan paksa, biar je macam tu. Kalau sebolehnya yang paling terbaik lah yang kita nak, sampai bentuk yang terbaik. Tapi kalau tak boleh, jangan dipaksa, biar saja yang seperti itu. Okey, ada juga persoalan. Kalau orang kena kerat kaki kan, katalah daripada lutut sampai ke bawah, nak kena kubur macam biasa ke macam mana? Ataupun sebenarnya nak kena talqin juga ke kan? Nak kena apa? Jawapannya tak perlu. Boleh dikuburkan pada tempat-tempat yang biasa, kerana dia bukan termasuk pada roh yang mati dicabut pada awal tu. Dia bahagian. Sama lah macam kuku kan. Memang terbaik ada orang kata tanam dekat pokok pisang kan. Ada orang kata tanam buat bawah buluh apa semua tu. Asalnya kita kata yang penting kita sempurnakan dengan cara yang terbaik daripada bahagian anggota kita. Tapi kalau kaki kita tak perlulah kena buat batu nisan pula ke, tak perlu. Kan jari yang dipotong ke boleh kuburkan, asalkan tempat tu tak ada dimakan oleh haiwan-haiwan tertentu dan kubur tu dalam. Nanti kita bincang kenapa 6 kaki, kenapa 3 lebar. Buat kata Aziz kan. Sebenarnya maksud di situ adalah supaya binatang buas tak makan tu je. Sebab tu kita perdalamkan. Sebab tu kata Nabi ihfiru, maksud hendaklah kamu perdalamkan, perbaguskan lahat tu. Itu maksud dia. Okey, kita pergi terus. Kemudian seterusnya masuklah yang keempat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, basuhlah dengan air dan bidara. Kemudian seterusnya, dan jadikanlah yang terakhir basuhan tu adalah kafur. Kafur ni bahasa Arab lah, bahasa Melayu kita kapur lah. Atau sesuatu yang sama dengan kapur. Okey, so dekat sini yang akhir sekali tu, basuhan kapur tu, kita dah tak payah nak apa kita bilah ke apa dah. Kita just jirus. Tapi kalau yang sebut tu kena, kalau eloknya tuan-tuan tapis lah. Kalau tak nanti dia jadi melekat-lekat bintik-bintik apa semua pada si mati tu. Tapi kalau dah tapis apa semua tu lebih cantik, hancur betul-betul. Dan kita jiruskan pada si mati ikut pada step awal tadi. Daripada kanan dulu, muka si mati, kemudian bahagian kiri, dan ratakan seluruh anggota si mati. Kemudian selepas tu, selesai mandi jenazah. Selesai dah. Kita nak buat apa pula? Kita ambil kain yang kita sebutkan tadi. So kita letak pada si mati tu, letak macam tu, kita tukarkan, tarik kain ni. Okey, lepas tarik tu kita keringkan si mati dengan kain kecil tadi. Kain tuala ke, kain apa ke, keringkan si mati tadi tu. Dah kering elok-elok, dah cantik, maka waktu tu ada beberapa perkara. Okey. Kita pergi dulu nombor 7 sikit okay? Jika suatu kotoran masih keluar, hendaklah dibasuh saja dan diletakkan kapas sebagai penghalang. Tapi kalaulah terlalu banyak sangat, boleh je basuh lagi. Basuh tu kita kena, kalau boleh, tadi berapa kali kita basuh? Patutnya 3 je tadi tu. Macam mana pula kita baca 3 padahal tadi 4? Sebenarnya bidara dengan sabun fungsi yang sama. So kalau boleh tu, contohnya masih keluar lagi kotoran tu, tak dapat dielakkan, kita nak buat apa? Kita ambil kita mandikan sekali lagi dengan sabun pun boleh, kemudian bilah balik dengan air pun tak ada masalah. Itu dia punya keadaan dia. Jadi jadikan yang lebih terbaik itu adalah 5 ataupun 7, ganjil lah. Kalau kata dia tak boleh juga, waktu tu carilah apa-apa bahan. Contoh kalau kena ikat dengan plastik, ambil plastik luksina tu, kita ikatkan. Ikat tu jangan ada setengah tu guna getah apa je, tak apa. Cuma asalnya kita kata kalau ada kain jenis ikat yang kita gunakan untuk ikat jenazah tu kan, pun boleh lebih baik, lebih elok. Carilah apa-apa keadaan sekalipun yang membuatkan najis ataupun apa-apa tu dia tak keluar, tu saja. Tu kalau kita banyak kali dah mandikan tu, tapi tetap macam tu juga, 7 kali dah mandi, waktu tu kita gunakan kaedah yang kita sebutkan tadi. Okey. Kemudian seterusnya,
bagi wanita sunat untuk mendandankan rambutnya kepada 3 lembaran. Ni bagi perempuan lah. Sebab rambut dia tu panjang, maka Nabi SAW waja'alna ra'saha thalathata qurun. Ummu Atiyah, Sayyidatina Ummu Atiyah mendandan rambut kepala puteri baginda Nabi SAW dengan 3 dandanan. Dandan 3 tu, lepas tu rambut tu selit dekat bawah kain kafan tu. Ni kalau tak buat, kata tak apa tuan-tuan, tak buat tak apa, terlupa nak dandan kan. Bertanya pula, kalau orang lelaki rambut panjang, tak sunat untuk dandan, sebab ini khusus untuk perempuan. Untuk dandan ni, buat 3 tu memang dibuat tu atas tujuan apa, ada isu ke apa, tak ada. Memang itu sunnah yang suruh Nabi suruh buat macam tu. So kalau boleh buat, buatlah. Kalau tak boleh, dia sunnah saja, dia tak wajib. Yang penting last kali tadi, isu utamanya adalah kita nak kapurkan dia. Itulah dengan air kapur baru tadi. Itu step yang paling akhir. Dan keringkan, lapkan, kemudian kita angkat kepada tempat, kita kafankan. Okey, so kita sebut tadi merahsiakan air si mati. Okey, ada persoalan setakat ni? Kalau saya tanya, kalau orang tu meninggal tu rambut panjang lah, boleh dipotong? Boleh. Boleh dipotong dan dikeringkan, dan sebahagian para ulama termasuk mazhab Syafi'i menyatakan dibungkus dengan kain kecil, dimasuk sekali dalam kain kafan nanti. Satu lagi, kalau ada, saya pernah kat sini hospital, dipotong kaki dia mesti hidup, dia potong kaki, ditanam dekat kawasan rumah, dia boleh ke atau dekat? Boleh. Tanam di kawasan rumah tak ada masalah. Yang penting diperdalamkan dan jangan ada haiwan semua lah. Okey. Sebab dia bukan termasuk dalam roh yang dicabut, dia hanya pada bahagian saja. Wallahu a'lam. Ada persoalan lain? Sila. Okey. Okey. Maksudnya macam potong kecil manis tadi tu. Okey, asalnya kita kata boleh nak balut dengan apa-apa kain. Kalau dapat kain kecil warna biru ke warna apa, tidak jadi masalah. Tapi yang lebih utama kain putih. Sebab tu kain kafan ni, contohlah ada orang suka pink. Sampai dia wasiat, nanti tolong kebumikan aku, jenazah aku nak warna pink. Contoh. Hukumnya makruh. Mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Yang utama afdal adalah kain putih. Kain putih. Dan kain putih tu kalau kita tengok betul-betul, dalam sunnah dia sebenarnya ada corak-corak tu. Kalau betul-betul lah, corak yang paling jelas tu, dia duduk pada kain kafan yang paling dalam. Yang kedua tu ada sikit macam cala-cala macam tu, ada kesan-kesan garis tu, duduk lapisan kedua. Yang betul-betul putih, duduk lapisan ketiga. Yang paling luar lah maksudnya. Bila mana nak kafan. Tapi sebenarnya tak payah carilah, dia menyukarkan, menyusahkan. Cukup satu jenis kain kafan, semua putih belaka, memang putih, tak ada belang, tak ada apa, tak ada masalah. Boleh kita gunakan. Okey. Itu berkaitan dengan memandikan jenazah. Ada persoalan lagi? Ada Ustaz? Ya, silakan. Masih lagi pasal kaki. Okey. Katalah orang yang potong kaki daripada lutut sampai ke bawah kan, kaki dia masa tu usia dia katalah dah tua, dah agak-agak nak meninggal lah. Boleh tak kaki tu, kalau nak jadikan cerita, kita awet dulu kaki tu, bagi dia tahan lama, lepas tu bila dia meninggal, dia masukkan kaki tu dengan jenazah dia. Boleh ke gitu? Imam Syirazi, mazhab Syafi'i bincang tentang isu mengawet ni. Awet ni. Asalnya kita kata boleh, tak ada masalah untuk kita buat macam tu. Kalau kata dia nak seperti tu. Dia gini tuan-tuan. Kena faham, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW sebutkan, kita ni akan, sebab tu dalam Quran sebut, uruban utraba. Maksudnya, setiap orang ni akan dibangkitkan dengan keadaan remaja, muda remaja. Maksudnya, anggota dia dulu, mungkin kecil manis ke apa, lengkap semua. Sebab tu kata Imam Ahmad, dalam riwayat tu, umur ahli syurga ni 33 tahun. Kiranya dia ni dulu tak ada kaki ke, dipotong ke apa, tetap sempurna waktu tu. Saya faham, sebab kadang-kadang orang takut kat akhirat kaki tak ada ke, dah sempurna. Jadi maksudnya kalau kita tak awet pun tak ada masalah, kalau awet pun tidak menjadi masalah, dan kalau kita kebumikan terus tu, itu juga antara benda yang baik, yang utama untuk kita lakukan kepada kaki kita tadi tu. Wallahualam. Ada persoalan lain? Baik sini okey? Ada lagi soalan? Ya, sila. Barang-barang dalam organ-organ yang meninggal tu, boleh dia derma pada orang yang masih hidup? Okey. Majlis Fatwa Kebangsaan bincang tentang isu ni, dan mereka memutuskan bagi anggota yang memang diwasiatkan hukumnya adalah harus untuk didermakan, dan tidak terikat derma tu kepada orang bukan Islam. Maksudnya orang Islam pun boleh, bukan Islam pun boleh. Sebab dia kita gunakan untuk menghidupkan nyawa. Lepas tu dia nak buat syirik, nak buat apa tu cerita lain. Yang penting untuk menyambung kehidupan dia, mungkin buah pinggang, mungkin hati ataupun apa-apa. Itu kalau ada wasiat. Adapun undang-undang di Malaysia dan Majlis Fatwa menyatakan tidak dibenarkan, mereka tengah bincang juga sebenarnya, tapi tidak dibenarkan kalau terus diambil oleh pihak hospital
tanpa ada wasiat ataupun keizinan ahli waris. Ceritanya kena dapat keizinan daripada ahli waris. Bukan isu seksa ke apa dah, sebab dia dah meninggal, tapi kita nak menyambungkan dia punya pahala tu, maka dia pula niat wasiat, maka itu juga antara wakaf ataupun pahala yang baik diinfakkan daripada organ dalaman dia. Wallahualam. Okey, ada persoalan ni? Okey, saya teruskan tuan-tuan. Kita masa ni tak banyak tuan, sebab tu saya kata ini baru satu. Kita try, insya-Allah kita cuba. Kita pergi kepada mengkafankan jenazah. Boleh dapat tak yang poin pertama tadi, mandi tu? Mudah ha? Mudah je. Tak adalah kita kata terlalu sukar. Ni pun sama juga. Kafan ni kan dia punya ujung tu nak buat rompong orang kata kan. Rompong-rompong. Nak buat bunga-bunga ujung kepala nak buat apa? Tak perlu. Dia mudah, ringkas. Okey. Pertama sekali, kain kafan macam mana kita nak ukur dia? Ada orang kata kita ambil secara umumnya dua depa. Tapi itu tak betul. Ceritanya gini je. Kalau berlaku kematian, kita pergi ukur jenazah tu berapa, sekian-sekian, kemudian lebihkan satu hasta kain tu. Boleh? Lebihkan satu hasta kain tu. Maksudnya katalah jenazah tu 1.6, lebihkanlah satu hasta kat kepala, satu hasta dekat kaki. Itu ukuran dia yang paling ringkas. Nak lebih sikit pun tak ada masalah. Satu hasta setengah ke, terusnya tak ada masalah. Itu cara kita nak bagi tepat kita punya ukuran tu. Kalau mastika mungkin dia lain pula lah. Kalau mastika mungkin jadi roh jadi panjang ke kan. Dia punya jenazah jadi panjang, itu cerita mastika. Kita tak payah layan lah cerita-cerita gitu. Jadi sekarang ni kita bincang yang secara normalnya adalah kita ukur mayat tu dan lebihkanlah satu hasta ataupun satu hasta setengah daripada ukuran kepala dan juga kaki dia. Boleh Jelas tu? Okey. Tu persediaan. Dan kain tu dah kena standby lah. Kain kafan tu dah kena standby. Dan tim tu tim yang kedua. Jangan tim tu lah yang mandi, tim tu lah yang sediakan kafan. Kelang kabut lagi. Kafan tak siap lagi, mandi dah siap, baru nak sediakan kafan. Okey, so ada dua tim. Dua tim ni maksudnya bukan sampai ramai. Mungkin dalam 2 orang pun boleh kain kafan. Bukan susah pun. Okey, so potong. Kalau dah ia adalah lapisan bagi, kita kata apa? Ni contohlah. Kalau lapisan tu bagi lelaki, maka sudah tentu 3 lapisan. 3 lapisan. Nabi SAW sendiri tidak dikebumikan. Nabi SAW ketika wafat, serban beliau tak dikebumikan. Tak, maksudnya serban tu tak termasuk dalam kain tu. Tapi kalau ada orang wasiat nak pakai jubah, nak pakai serban waktu dia meninggal dunia, tak ada masalah, boleh ditunaikan. Tapi termasuk tak dalam kain tadi tu, itu para ulama bincang. Maksudnya serban cerita lain, kain jubah cerita lain, kemudian tambah lagi dengan 3 lapisan, jadi 5 jugalah. So boleh tak jadi 5, tak ada masalah. Sebab asal penetapannya minimum laki 3 helai, wanita minimum ada 5 helai. Kenapa? Kerana wanita ni auratnya lebih. Sebab tu orang tu cerita apa, tu isu aurat lah kan. Maksudnya kita ni memang nanti akhirnya akan diauratkan kan? Maksudnya akan dipenuhkan kita punya penutupan aurat ni bila mana meninggal dunia. Sebab tu waktu hidup tu tak aurat lah. Itu cerita dia. Okey, jadi bila kain ni kita buat, kain tu yang perca tu macam mana nak buat tu? Ambil satu kain yang lain, kita bajet bukan dalam 3 ke macam tu, lebih kurang. Gunting sikit tu siap satu-satu. Nak 5 ke nak 7? Terpulang pada mayat. Kalau mayat tu biasa je, 5 cukup. Kita akan letak di kaki, di lutut, di pinggang, di dada, kepala. Kalau mayat tu terlalu, kita kata tinggi sikit, mungkin boleh buat 7. Ni pun jangan isu, jangan bergaduh. Dia kata, tak, 7. Tak, 5. Tak, 7. Kita tengok mayat tu dekat mana. Biasanya 5. Cukup dekat kaki, dekat dia punya dekat dia punya lutut, kemudian pinggang, kemudian dada, kemudian kepala dia. Cukup lah. Itu asal. Tapi kalau mayat sikit panjang, boleh 7, tak ada masalah. 7 tu anggarkanlah. Lebih sikit kat pinggang ke, lebih sikit kat dada ke, tak ada masalah. Kerana benda tu fleksibel, kita boleh lakukan. Okey. So kain kapan antara sunnah Nabi SAW, pertama putih lah. Okey, kita tengok ni. 3. Kaedah kafan ni pertama, potong kain kafan dilebihkan sedikit daripada ukuran mayat, 5 utas tali letakkan di kepala, dada, pinggang, lutut dan kaki sebelum kita bentangkan kain kafan tu kan. Kita agak-agak je sebenarnya tuan-tuan. So jarak tu mungkin dalam 2-3 jengkal ke, kemudian letak satu tali, 3 jengkal satu tali, 3 jengkal satu tali. Kita agak-agak je sebab nanti boleh adjust bila mana kita dah letak mayat tu. Okey. So lapisan pertama, lepas dibentangkan kain kafan tu, dihuraikan sebahagian di atas sebahagian yang lain menjadi 3 lapisan dan diwangikan. Diletakkan pengawet iaitu campuran daripada minyak-minyak wangi di atas lipat. Ini semua sunat tuan-tuan. Asalnya kain kapan je. Kain kapan mayat. Dah cerita. Tak ada cerita dah tu. Tu je sebenar. Tapi kita nak ikut sunnah, maka diwangikan. Setiap kain kapan, kalau Arab dulu dia suka letak di atas bukhur. Bukhur ni jenis wangian yang dibakar, dia macam perasap macam kemian tu. Macam kain bergaharu ke apa, dibakar.
Oh, mahal sangat gaharu tuan-tuan. Tapi kita kata wangi-wangian lah. Kemudian diperasapkan. Boleh kalau nak buat. Tapi kalau sekadar kita ambil air minyak wangi ke, spray air mawar ke, semua boleh, tak ada masalah. Apa-apa wangian yang halal, yang okey lah, yang boleh kita guna, maka waktu tu kita gunakan untuk yang penting menimbulkan bau harum kepada jenazah ni. Itu maksud dia. Okey. So setiap kain tu kita wangikan. Kalau waktu tu juga kita nak letak, contohnya kapas, kita letakkan waktu tu. Setiap lapisan ke terpulang. Kalau kata nak siap. Tapi biasanya adalah lapisan paling atas lah. Lapisan paling atas. Dan kapas itu juga untuk si mati. Kalau katalah contoh kita nak sumbat dekat hidung dia, nak sumbat dekat telinga dia, pun boleh. Kan, untuk mengelakkan mungkin semut ataupun apa masuk dan sebagainya, maka letaklah. Kemudian letak dekat muka dia sikit kain kapan, nak letak dekat dia punya bahagian sekian-sekian, letak, tak ada masalah. Okey. So kita sediakan yang utama kain kafan. Dah siap kain kafan pertama, lapisan kedua pula. Wangikan juga. Kan wangikan. Kalau minyak wangi, kalau letak contohnya serbuk-serbuk tu dan sebagainya, boleh letak, tak ada masalah. Tapi biasanya orang akan letak pada lapisan pertama. Lapisan pertama tu maksud yang paling dalam lah. Okey. So lapisan yang ketiga, tu baru letak kapas. Kalau nak letaklah. Biasanya orang akan letak. Kemudian juga wangian-wangian, kemudian serbuk-serbuk tertentu. Semua tu tujuannya adalah untuk menghilangkan bau si mati. Itu saja. Tak ada pula kalau letak tu jadi benda lain ke apa, tak ada. Kan muncul roh ke apa ke, jahat ke tak jahat ke, tak ada. Isunya adalah untuk menimbulkan bau yang wangi, yang senang, yang elok kepada si mati. Okey. Seterusnya kita nak angkat jenazah tadi. So kita angkat jenazah tu dalam keadaan kain tadi itulah. Dan kemudian kita ambil satu kain yang kecil untuk menutup aurat si mati. Kalau wanita tu kita kata terus ada baju lah. Tadi contohnya gini Kalau lelaki mudah tuan-tuan. Maksudnya kita letak terus mayat, terus mulakan daripada belah kanan kiri ke kiri bawa ke kanan. Daripada kiri bawa ke kanan. Sebab kita nak settlekan belah kanan dulu. So ambil kain daripada kiri, pergi ke kanan, kita masukkan bawah tu. Selit semua. Itu lapisan. Ni semua dah letak dah. Maksudnya aurat dia kita dah letak kain kecil. Ni bagi lelaki lah. Ni cerita lelaki dulu. Jadi kain tadi tu, bila kita dah letak kain, ni kan dah kita nak tutup, ambil kain tu tarik keluar. Jangan buka aurat si mati. So terus lapisan pertama, iaitulah daripada kita bawa kiri pergi ke kanan. Lapisan kedua, lapisan ketiga, keempat, kelima, keenam. Bagi betul-betul tu, padat betul tu. Jangan nanti bila kita angkat, dia akan terhurai. Jadi maksud betul-betul, bagi padat betul kat bawah tu, tarik betul-betul, bagi masuk betul-betul dekat bawah badan si mati tu, supaya dia kuat, supaya dia dalam keadaan yang tidak akan terhurai nanti. Masuk betul-betul. Kemudian akhir sekali tu, barulah kita ikat. Ikat ni tuan-tuan, dia tak kisahlah mula kaki ke apa semua, tapi elok mula pada atas lah. Start daripada kepala, kemudian dada dia, kemudian juga pinggang dia, kemudian juga lutut dia, kemudian kaki dia. Itu keadaan kita mengikatnya. Dan ikat tu nak letak sebelah mana tu? Tengah ke kita ikat tu, simpul tu? Ataupun tepi ke? Ataupun kiri ke? Kanan ke? Macam mana? Di kanan. Kerana nanti bila di dalam kubur, kita akan diletakkan pada ni lah, lambung kiri ni. Semua ni akan menghadap ke arah kiblat. Dan yang kita letak tadi tu sebab kita nak buka. Maksudnya buka apa? Ikatan jenazah tadi tu kita nak buka kan. Persoalan dia tuan, kenapa kena buka? Ada orang kata kerana gini. Sebenarnya supaya jenazah tu bila dalam kubur dia cepat nak membengkak. Bila cepat membengkak tu, akhirnya kain tu dia akan jadi macam menekan. Jadi lambat proses untuk nak jadikan mayat tu cepat reput lah. Cepat habis. Jadi bila dia kembung cepat, maka dia akan cepat juga busuk dan kemudian dia akan mereput. Itu sebenarnya tujuan dia. Bukan tujuan dia supaya roh senang ke kan. Tak. Tujuan utama adalah bagi cepat sikit dia punya badan tu bila gemuk, bila membesar, dia cepat untuk kita kata diproses dalam tanah tu. Tu saja. Itu dia punya keadaan dia. Okey. Kemudian seterusnya jenazah diletakkan di atas lipatan, kemudian diletakkan sepotong kain kecil di atasnya yang menutupi aurat. Tuan-tuan kalau ikut slide ni, step ni, kalau tuan-tuan ngurus jenazah bawa lah slide ni. Kalau slide tadi okey, 1, 2, 3, 4. Selesai. Slide memandikan jenazah. Taklah dalam tuan-tuan punya handphone ke apa kan. Kalau takut-takut nak rujuk, tak ada masalah. Tiba-tibalah kalau katakan surau kita tu tukang mandi dia tak sihat, demam. Jadi kita kena urus. Boleh kita jadi tekun, jadi ketua, ikut step, tak ada masalah. Baik, kemudian seterusnya jenazah kita kain kafan tadi. Itu keadaan dia. Dan kemudian diletakkan atas lipatan.
tutup aurat dengan kain kecil dan diwangikan jenazah tu pada badan dia. Ni kalau lelaki lah, kalau wanita asalnya dia tidak berwangi-wangian lah. Kan sikit-sikit tu cukup, sikit-sikit cukup, dia tak perlu banyak. Tapi kalau lelaki boleh letakkan wangi-wangian. Dimulakan hujung lipatan kain yang paling atas dari sisi sebelah kiri ke bahagian sebelah kanan, kemudian hujung sebelah kanan, sebelah kiri, dan begitulah seterusnya sampailah yang ke-6 tadi tu. Dah letak masuk kat bawah tu, kemudian kita pun mulakan ikat simpul hidup pada sebahagian sisi kanan. Sebab nanti nak masuk dalam kubur, tak apa sebenarnya tuan, kalau tuan tiba-tiba buat dekat tengah, tak apa, nanti boleh ikat. Jangan kata, tadi tak silap kanan tadi, patut kena letak atas kanan ikat tu. Tak semestinya. Boleh ejak benda-benda seperti itu. Jangan dikelang-kelabutkan kan. Jangan kelam-kelibut orang kata. Okey. Kemudian seterusnya, ni kaedah dia. Ni. Kita mulakan ikat daripada bahagian kepala. Kemaskan. Kemudian dada. Kemudian pinggang. Kemudian lutut. Kemudian kaki. Ni yang saya sebut tadi tuan-tuan. Bahagian hujung sekali tu. Ada orang suka nak buat hias cantik-cantik, nak letak macam bunga-bunga sikit, dia punya bentuk kain kafan tu, yang tu tak termasuk dalam sunnah. Nak buat, tak buat, tak ada masalah. Biarkan ikat macam tu, bagi kemas je sudah cukup. Yang penting kemas. Bila nak angkat tu tak tercabut, tu saja. Itu kaedah dia. Okey, habis tentang mengkafankan jenazah. Boleh tuan-tuan? Senang ke? Senang je sebenarnya. Senang. Kita tahu step dia, caranya mudah saja. Yang penting kain kafan 3 helai, kemudian kita ikutlah. Kanan ke kiri, kemudian wangi-wangian ke apa nak letak pada lapisan kain kafan, cukup dah. Tu saja sebenarnya cara dan kaedah mengkafankan jenazah. Boleh praktik dah lepas ni, insya-Allah. Okey, ada persoalan? Kafan ni kalau tak jelas lagi isu kafan, boleh kita tanya. Jelas ke? Okey? Ya. Yeah. Kafan. Padahal tukang ni kain potong kain kafan ni yang tak potong betul. Betul. Okey, dia gini tuan-tuan. Asalnya kita ukur tu cantik dah. Tapi kalau waktu tu tukang kafan pun dia kena jaga aib lah. Jadi kalau dah berlaku jadi kain kafan tak cukup, mayat tu jadi lebih panjang apa semua, itu rahsia kepada si mati. Maksudnya kalaulah cerita tu orang tak sampaikan, betul nak jadi pengajaran, tapi aib sebenarnya. Maka tutup aib itu pahalanya besar. Jadi kita kata sekadar itu waktu tu carilah kain-kain kafan lain. Boleh sambung-sambung, tak ada masalah. Jangan kita kata nak kena cari betul ni kain kafan yang lain ni. Selagi mana ada kain kafan, warna dia lebih ke apa semua, boleh sekali kat situ. Kenapa? Kerana Mus'ab bin Umair waktu Uhud, dalam riwayat Imam Muslim, kain kafan tak cukup. Bukan sebab jenazah dia jadi panjang, tapi memang tak cukup. Waktu tu Nabi SAW kata, ambillah pohon idkhir. Idkhir ni jenis rumput yang orang gunakan untuk nak buat bakar ataupun atap rumah pada zaman jahiliah dulu. Jadi ambillah rumput tu, tutuplah. Sebab apa? Kata Nabi SAW, Mus'ab bin Umair ni dia syahid, bila tutup bahagian kepala nampak kaki, bila tutup kaki nampak kepala. Jadi kata Nabi SAW, tutup bahagian kepala tu, maka yang lain tu, seolah-olah Nabi nak isyarat gini, carilah kain, kalau tak ada langsung kain kafan dah tak cukup, carilah apa-apa kain yang bukan warna putih sekalipun, waktu tu lah. Kalau tak cukup langsung, maka boleh untuk kita gunakan kain tu, kita tambah saja. Itu keadaan lah yang berlaku dalam keadaan yang kita sebutkan tadi. Okey, saya lupa sikit tadi, untuk jenazah wanita. Jenazah wanita ni kan ada tudung dia, ada baju dia, ada kain dia. Dan ada 2 lapisan yang di luar. So, lapisan pertama kain, lapisan kedua pun kain yang sama, lapisan ketiga tu adalah baju dia. Ataupun kita kata kain dia. Boleh baju, boleh kain dulu. Tapi biasanya akan ada kain dululah. So, kain tu diletakkan di antara dada si mati wanita tu sampai ke bawah lah. Tu kain. Kain tu kain yang mana? Kain yang tadi juga tu, tapi tuan-tuan terbalikkan. Kain kita letak macam ni. Kita letak macam ni. Yang kain tu salah satu tu letak begini. Jadikan dia sebagai kain. Tu kira macam kain dia lah tu. Okey, so letak kat bawah badan dia, letak kat bawah badan dia. Okey, tu lapisan yang ketiga. Yang keempat ni, sebab tu waktu kita mula-mula tu, kain tu dah standby 1, 2 kain, kemudian baju tu, kita buat macam mana baju tu? Senang je tuan-tuan. Boleh lukis kan? Sebab dalam ni dah saya lukis kan. Okey. Sini boleh kan? Khusus untuk wanita. Okey. Kemudian kita ada masa lagi sikit lagi. Ada persoalan setakat ni. Kafan. Ada lagi?
Ada yang nak tulis? Saya tanya. Hantar soalan kalau ada. Okey, kalau tak ada kita pergi ke seterusnya, solat jenazah. Benda yang paling mudah. Solat jenazah. Cuma sini ada bincang lah, solat ghaib macam mana? Solat ghaib ataupun jenazah. Kita di Australia, contohnya sahabat baik kita meninggal, kita nak solat ghaib. Solat ghaib ni dalam mazhab Syafi'i dibenarkan. Boleh. Kita niat tu, niat saja aku solat ghaib lah ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. 4 takbiratul ihram sebagai contoh. Kita niat macam tu lah. Jadi bila kita takbir, yang pertama biasa kita baca doa, baca apa ni? Fatihah. Yang kedua selawat atas Nabi SAW. Yang ketiga doa bagi mayat. Yang keempat doa bagi mayat dan doa untuk kita. So maksudnya pada takbir yang ketiga dan keempat adalah doa untuk si mati, khusus pada takbir ketiga, dan untuk si mati dan kita juga pada takbir yang keempat. Sebenarnya solat jenazah adalah yang paling mudah. Okey, kita pergi satu persatu. Nanti kalau perempuan dekat kepala kat mana, lelaki kat mana, itu sekejap lagi kita bincang. Okey, kita pergi dulu. Hukum jenazah, solat tu adalah fardu kifayah. Tuan-tuan, siapa yang kafan jenazah, siapa yang ikut jenazah sampai ke kubur, pahalanya 2 qira'. 2 qira' ni maksudnya, kata Abu Hurairah daripada Aisyah, kata Ibnu Umar, ialah sebesar gunung Uhud. Besar pahala dia kalau siapa yang menguruskan berkaitan dengan jenazah. Cuma boleh ke minta bayaran? Package contohnya 300.5, contohnya 900. Mahal tuan-tuan jenazah kan, tu boleh masuk bank lagi. Bank kira lain pula. Kan ambulans kira lain pula. Kita ceritanya urusan dengan jenazah tu, bayaran tu. Asalnya kita kata bayaran tu tidaklah pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Tapi kita faham kadang-kadang ada orang nak guna apa ni, kita kata backhoe kan, nak kena gali jenazah, kena dengan minyak, dengan apa, kita nak bagi kat dia duit, tak ada masalah, dia boleh ambil. Kalau dia nak tetapkan contohnya 100, 200, tak ada masalah. Cuma kita kata berpadanan orang ni baru meninggal dunia, jadi waktu tu kita bolehlah ambil sikit daripada sudut duit ataupun apa, tapi yang utama itu adalah kita bantu si mati, pahala tu insya-Allah. Okey, kemudian juga sampul solat jenazah kan. Sekarang ni tak ada lah kot. Dulu memang tuan-tuan 5 sampul. Okay. Sekali salam 1 sampul. Pernah berlaku satu sekali dekat Penang. Guru saya juga Syekh Dr. Radhi, masih hidup lagi, satu ulama hadis besar hebat beliau. Satu hari berlaku kematian. Tu yang si anak ni wasiatkan Syekh Dr. Radhi ni yang solatkan jenazah. Tiba-tiba di masjid tu jadi gempa. Patutnya imam masjid lah yang solat kan, tapi Syekh Dr. Radhi yang solatkan. Bila dia solatkan tu orang bagi dia 5 sampul. Orang datang top 1, 2, 3, 4, 5 dia ambil sampul. Lepas tu imam tu bising lah gini. Rupanya tak dapat sampul. Ada juga yang macam tu. Jadi Dr. Radhi ni waktu tu dia bukan nak sampul ke apa, dia nak pahala. Jadi yang dia ambil tu dia bagi pada imam tu, terus diam, tak cakap apa. Kira okey tak ada masalah kan. Tu kita kata kalau boleh yang paling terbaik kita mengikhlaskan. Kalau ada orang pergi solat jenazah, orang bagi sampul, kita ambil boleh, bagi balik pada dia, dapat pahala kita. Pahala kita dapat tadi, pahala apa? Pahala solatkan dia, pahala dia bagi sedekah kita, dapat pahala. Kita pula sedekah kat dia dengan duit yang kita dapat tu, dapat lagi pahala. Baik. Okey. So seterusnya, jumlah minimum jemaah yang melakukan solat jenazah adalah 3 orang sekurang-kurangnya. Mana dia 3 orang ni? Dia lain pada solat biasa 3 orang ni, imam, belakang imam tu jemaah pertama, belakang imam jemaah ketiga. Tu dipanggil 3 saf dalam solat jenazah. Imam tu tak dikira saf lain lah. Imam tu saf pertama. Kalau itu ada 3 orang saja. Kalau ada 3 orang sahaja. Tapi tuan-tuan, kelebihan sebenarnya kalau orang ni lebih pada 40 orang tu ataupun 100 orang yang solat ke tu, insya-Allah tu orang yang baik tuan-tuan. Bukan senang nak orang nak solat jenazah ni. Nak kadang-kadang orang hari ni dia tak buat dah dekat rumah, biasa dekat masjid lah. Sebab masjid tu biasa lepas Zuhur, lepas Jumaat, lepas apa orang ramai solatkan. Jadi bila ramai solatkan tu, insya-Allah akan diberikan syafaat yang mana doa-doa orang tu insya-Allah dimakbulkan. Jadi sebab tu penting solat jenazah itu, itulah meramaikannya. Kalau sekat paling kurang minimum 3 orang. Tapi dia tak dapatlah pahala syafaat tu. Kalau dia lebih, alhamdulillah. Cara nak lebih mudah saja. Cara nak lebih ni tidak, berhubunglah dengan masjid. Kan? Berhubunglah dengan masjid. Insya-Allah jemaah kita kenal, kawan kita kenal, insya-Allah mereka akan bantu solatkan jenazah kita bila mana kita meninggal dunia. Itu maksud dia. Okey. So seterusnya, disunahkan membuat saf belakang imam, itulah 3 saf ke atas. Maksudnya ganjil lah. Jika kebetulan ada banyak jenazah terdiri daripada jenazah lelaki dan jenazah wanita, maka mereka disolatkan dengan sekali solat. Itu yang paling utama lah. Mazhab Syafi'i boleh solat sekali.
Kalau apa ni yang lain, setiap jemaah tu satu-satu tu kena solat. Itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah. Tapi mazhab Syafi'i kata boleh. Sekali harung je kita kata. Sekali je boleh. Jenazah lelaki walaupun masih kanak-kanak letakkan lebih dekat dengan imam, sedangkan jenazah wanita lebih dekat ke arah kiblat, boleh juga disolatkan satu persatu kerana itu adalah hukum asal, tapi boleh untuk disolatkan secara ramai-ramai jenazah tu. Mungkin sekali meninggal 4 orang, 5 orang ataupun ramai, maka tidak jadi masalah. Okey, 4. Imam berdiri di posisi kepala mayat bagi jenazah lelaki. Ni juga ulama bincang sebab kalau contoh, katalah ni jenazah. Inilah jenazah, meja ni sebagai jenazah. Katalah ni lelaki dekat kepala lah. Mereka bincang, kalau contohnya ni sebelah sini ke sebelah sini? Kepala tu jadikan kepala sebelah sini ke jadikan kepala sebelah sana? Boleh faham tak? Okey, mereka bincang. Dalam mazhab Syafi'i ada petunjuk dan isyarat mengkanankan jenazah. Maksudnya jenazah ni gini, so sinilah kedudukan imam lebih utama. So ni kepala imam, maksudnya kepala jenazah lelaki dan juga kaki dia. So kita kat sini. Itu lebih utama sebab sebelah kanan kita mengkanankan jenazah. Itu maksud dia. Imam mengkanankan jenazah. Okey, kalau jenazah perempuan pula, ni susunan dia. Jenazah perempuan, so, katalah meninggal tu satu kereta. Ada suami, ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada isteri. So, ni susunan untuk lelaki. Untuk si wanita pula, yang lebih mudahnya senang saja. Ambil jenazah tu, susun dia punya pinggang tu betul-betul tepat berada dengan imam. Sebab wanita adalah di bahagian pinggang, lelaki adalah di bahagian kepala. Jadi untuk nak solat jenazah semua tu, tuan-tuan boleh juga. Kalau nak susun sekali pun tak ada isu sangat. Sebab dia bukan isu sah tak sah. Isu kesempurnaan dan juga sunat dapat pahala tu. Sebab kita berada lelaki di bahagian kepala, wanita di bahagian pinggang dia. Tapi kalau kita nak susun, yang lebih baik lah, nak dapat pahala semua tu. So lelaki kepala, wanita bahagian dia punya pinggang. Kemudian anak lelaki, kepala balik. Anak perempuan, tak, anak lelaki dulu. Suami, anak lelaki kepala, perempuan pinggang, anak perempuan pinggang. Allahu Akbar. Boleh? Itu kaedah kalau kita nak susun, nak dapat pahala pinggang dengan dia punya meletakkan mayat pada sisi solat tu, iaitu lelaki bagi kepala, wanita bagi di pinggang. Itu kaedah dia lah. Okey. Kemudian seterusnya kita pergi sikit pada solat jenazah sebab mudah je. Okey. Disyariatkan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Ini mazhab Syafi'i. Setiap takbir tu kita angkat tangan. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, doa bagi mayat. Allahu Akbar, doa bagi mayat dan juga untuk orang-orang Islam. Baik. Okey. Kemudian seterusnya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbir yang pertama, lalu membaca surah Al-Fatihah. Cuma ulama bincang jugalah. Boleh baca bismillah, kemudian boleh baca apa ni kita kata doa iftitah ke? Secara umumnya ada riwayat yang sebut begitu. Boleh nak baca doa iftitah, tapi Fatihah lebih utama. Sebab kita nak pergi kepada tu, nak cepat tu, imam kat depan tu Fatihah juga dia baca. So terus takbir dan baca surah Al-Fatihah. Tu takbir yang pertama pada takbir lah, bukan rakaat, takbir yang pertama. Yang kedua, takbir kedua membaca selawat pada Nabi SAW. Selawat Ibrahimiyah lah yang kita duk baca dalam solat tu. Okey. Takbir yang ketiga, mengikhlaskan doa untuk si mati. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau hafal panjang lagi bagus, kalau tak Allahumma fir lahu pun dah okey dah. Kalau perempuan Allahumma fir laha. Kalau confuse laki ke perempuan Allahumma fir lahum. Mayat tak mayat pula. Imam tak bagi tahu. Di Mekah contohnya kan. Tapi dia ada mention ala hadhihi al-mayyit ke ala hadzal mayyit. Okay. Kalau hadza laki lah. Kalau hadhihi perempuan lah. Tapi kadang-kadang tu kita tak tahu, mungkin ramai juga. So hum saja kita pakai, tak ada masalah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian wa akrim nuzulahu wasi'lahu madkhalahu khataya dan sebagainya, itu panjanglah. Tapi asalnya kita sebut kalau paling kurang Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu an. Tak dapat juga Allahumma fir lahum. Tak dapat juga, masya-Allah. Paling kurang Allahumma fir lahum lah. Okey. Okey, itu doa yang pada yang ketiga. Kemudian yang keempat, berdoa lagi untuk si mati dan diri sendiri. Ni ada orang baca Allahumma la tahrimna ajrahu ba'dah dan seterusnya. Ada doa-doa tertentu, tapi kalau kita baca contohnya Allahumma fir lahu lagi, boleh tak pada takbir yang keempat? Boleh. Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahum warhum, Allah fir laha warhamha. Boleh, tak ada masalah. Kita doa lagi untuk si mati dan kemudian kita doa untuk kita Rabbana atina, ke terpulang tuan. Tapi biasanya orang akan baca Allahumma la tahrimna, itulah pada doa tu. Okey. Kemudian seterusnya salam ke kanan ke kiri. Okey, ada isu bapa bincang kan. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, lepas salam keempat terus salam. Lepas takbir keempat terus salam.
Kadang-kadang setengah tempat ada takbir kelima. Itu bukan imam lupa Takbir kelima itu adalah menunjukkan imam tu faham fiqh, faham ilmu, yang disolatkan itu jenazah tu bukan biasa-biasa. Orang yang luar biasa lah tu. Kan? Orang yang betul-betul, contoh macam imam, macam ulama apa semua meninggal biasanya kadang-kadang sampai 5. Ada tempat sampai 7. Ada tempat sampai 9. Semua tu ada riwayat dia. Jangan kita tahu sesat gini ke imam, takkan imam lupa sampai 7 takbir. Dah. Sebenarnya orang yang disolatkan tu orang istimewa. Sebab tu lebih takbir dia tuan-tuan. Kalau kita kat Malaysia bukan istimewa, mungkin terlupa lah. Takbir kelima kan. Kalau takbir kelima, contoh imam tertakbir kelima. Contohlah untuk kita sebagai anak, kita solatkan jenazah ayah kita, kita takbir yang kelima. Tak ada masalah, makmum ikut. Lepas takbir kelima, boleh salam. Habis yang 5 ke 7 ke 9 tadi nak buat apa? Semua tu doa. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuhan. Masuk takbir yang kelima, Allahu Akbar ke-6. Tapi lebih cantiknya ganjil lah. Lepas 4 tu kita kata 5, kali 5 kemudian 7, kemudian 9. So tuan-tuan kena alert lah tu. Maksud kalau tuan pergi ke China, pergi mana tempat, takbir tu lebih. Itu bukan kira sesat ke, bukan kira apa ke, itu memang ada riwayat dan mereka berpegang pada takbir lebih. Khususnya orang yang di depan tu orang yang ulama ataupun orang yang istimewa disolatkan tu. Itu kalau keadaan seperti itu. Okey, kemudian seterusnya, dia syariatkan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir lalu meletak. Okey. Ni doa yang kita biasa baca tu. Dan seterusnya lah. Okey, saya pergi terus yang akhir ni. Sempat lagi sikit lagi tuan-tuan. Okey, ada masa lagi. Ada soalan setakat ni. Solat jenazah. Salam berapa kali? Pergi Mekah, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali ya. Sekali yang wajib. Mazhab Syafi'i kata sunnah kalau salam sekali yang kedua. Hatta solat kita pun, solat tu Assalamualaikum warahmatullahi, habis dah, terus bangun, okey dah, sah solat tu. Sebab yang mewajibkan tu adalah salam yang pertama yang memisahkan solat. Salam yang kedua tu adalah sunnah. Cuma kalau kita ni satu orang yang masbuk, kata Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i, lebih utama untuk imam tu habiskan selesai baru kita bangun. Maksudnya imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bangun untuk sambung rakaat. Sebab saya perhatikan ramai orang Assalamualaikum warahmatullahi, dia bangun dah. Imam belum bangun nak salam yang kedua, dia dah bangun dah. Sah tak solat? Sah solat. Tapi lebih afdal, lebih utama mazhab Syafi'i habiskan salam yang kedua. Begitulah juga dengan solat jenazah. Begitu juga dengan solat jenazah. Okey, kita pergi kepada menguburkan jenazah. Wajib memperdalamkan lubang kubur, memperluaskan serta memperbaikannya ataupun memperbaiki. Maksudnya betul-betul buat tu dengan eloklah. Rasulullah SAW bersabda, ini sebut tadi, ihfiru wa awsi'u wa ahsinu. Galilah dan luaskanlah dan baguskanlah kuburan mereka. Hadis sahih dalam riwayat Imam Tirmizi. Jenis kubur ni ada dua tuan-tuan. Satu lahat, satu syak. Lahat ni yang kita lubang kat tepi tu. Tu dipanggil lahat. Tu dipanggil liang lahat. Kalau syak ni dia straight je bawah. Apa fungsi dia? Iaitulah setengah tempat dia memang tak boleh buat lahat. Macam setengah-setengah tempat perkuburan tu dekat tempat kawasan tepi pantai pasir contohnya. Maka memang tak boleh buat lahat ni. Sebab dia akan tenggelam, akan jatuh. Maka waktu tu boleh untuk dia buat syak. Syak ni maksudnya apa? Kita lubangkan kat tengah tu, kemudian kita letaklah lapik apa-apa papan ke apa semua tu pada waktu itu, dan kemudian jenazah tu akan diturun dengan keadaan mengiring juga macam tu lah. Dia tak boleh tegak, dia kena mengiring. Keadaan tu menghadap ke arah kiblat. Itu beza antara lahat dengan syak. So, dua-dua ni Nabi sebut, dua-dua boleh praktik dan dua-dua tu dengan keadaan dan tempatnya. Biasanya orang akan guna lahat lah. So lahat tu keadaan yang seperti mana kita sedia maklum. Okey, kemudian syak. Kemudian seterusnya, yang menurunkan mayat adalah kaum lelaki walaupun mayatnya adalah wanita. Akan tetapi para wali si mayat lebih berhak untuk menurunkannya. Suaminya, anaknya, datuknya dan seterusnya lah. Lebih utama untuk menurunkan jenazah si mati. Okey, menurut sunnah, memasukkan mayat dari arah belakang liang kubur, kemudian meletakkan mayat di atas sebelah kanan, wajahnya menghadap ke arah kiblat, kepala dan kedua kakinya. Okey, macam mana ni? Gini saya lukislah, senang je tuan-tuan. Ada orang dalam Facebook kan dia kata macam tu. Saya tak faham, dia banyak lukis. Dia kata gitu kan. Jadi saya lukis lah. Okey, katalah ni kubur. Okey. So, ni bahagian kaki. Ni kaki kubur. Ni kepala kubur lah. Ni lahat contohnya. Okey, sana ke arah kiblat. Okey. So, jenazah tu diturunkan kepala dia daripada sini. So, kat sini sambut lah. Ni ada 3 orang ni. Dia tengok kubur lah. Kalau kubur biasa 3 orang cukup dah. Yang gagah-gagah tu 3 orang tu dah cukup dah. So mayat ni diturunkan daripada sisi kaki si mati
bermula dengan kepala. So maksudnya disambut satu, disambut dua, disambut tiga. Ini keadaan asal. Ada keadaan tertentu yang terus daripada sini, so sambut je terus pun boleh. Benda ni tak perlu dirunsing-runsingkan. Cuma kita kata yang paling utama mulakan daripada sini dan kita masukkan mayat ke dalam kubur. Okey. Kemudian seterusnya, okey, orang yang meletakkan mayat dalam kubur tu membaca bismillahi wa ala sunnati rasulillah ataupun bismillahi ala wafati rasulillah, dengan nama Allah seperti mana mengikut sunnah Nabi SAW. Batu mula nak turun tu sebut bismillahi ala sunnati rasulillah. Saya pernah lah tu nak uruskan sini jenazah arwah ayah saya lah. Daripada kafan tu tak sempat sebab dah lewat dah. Jadi solat, kubur semua tu kita buat sendirilah, adik-adik sendirilah. Dan takin ke solat jenazah kita buat sendiri. Sebab kita tahu benda ni kita belajar, kita praktik, maka kita boleh buat sendiri insya-Allah. Okey. Kemudian bila kita turunkan, dah baca bismillah wa ala sunnati rasulillah, kemudian ni secara ringkaslah kedudukan mayat dalam kubur. Ni gambar dia tuan-tuan. Bahu kiri di atas, ni kita sebut tadi ke atas kanan kan? Tu tengok dia punya tali tu diikat ke atas lambung kanan sebab senang nak buka nanti. Okey, di bahagian belakang mayat hendaklah disendal kuat-kuat. Ni yang kata tanah tu, tanah kepalan tu. Tanah tu letak tu jangan terbalik je sebenarnya. Ada orang letak 3, ada orang letak sekian-sekian, tak ada masalah. Yang penting kita bagi dia tahan kuat dalam lahat tu, jangan dia terbalik gitu. Biar semua tu menghadap ke arah kiblat. Okey, tu saya sebut tadi. Kain kapan dibuka, batu sekian-sekian. Okey, mukanya dirapatkan tepi lahat sehingga terkena tanah pada hidungnya. Kalau tak kena pun tak ada masalah. Kalau kena, itu yang terbaik jugalah. Jadi jangan bergaduh tuan-tuan. Ada setengah orang dia tak terima, dia kata tak payah kena tanah pun tak apa. Ada orang bergaduh kat kubur. Mayat tak selesai kubur lagi. Itu belum bergaduh pasal faraid lagi. Banyak bergaduh kan. Jadi maksudnya masukkan je dalam kubur tu. Kalau lebih terbaik, kalau kata nak kenakan tak ada masalah. Dan ini keadaan orang yang berada di dalam kubur. Okey, setelah menimbun kubur disunahkan hal-hal berikut. Meninggikan kubur sehingga sejengkal dari permukaan tanah, tidak diratakan supaya dapat dikenal dan dipelihara serta tidak dihinakan. Meletakkan tanda dengan batu atau selain batu supaya dikenali. 3. Berdiri di kubur sambil mendoakan dan memerintah. Okey, ni ada beberapa isu. Saya pergi dulu tuan-tuan, sikit lagi ni. Meninggikan kubur, ada setengah orang masyarakat Melayu kita ni dah terbiasa dengan kepuk, dengan memang marmar apa semua yang memang diorder dah. Dia gini tuan-tuan, asalnya Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, Nabi suruh ratakan. Ada sahabat yang cuba nak buat, Nabi suruh rata. Maksudnya jangan buat macam tu. Tak ada beri apa-apa manfaat kepada si mati. Lebih baik duit yang buat 2-3 ribu tu pergi buat sedekah, buat apa, niat untuk si mati, lebih besar pahala dia daripada duk sibuk nak cantikkan hiasan kubur. Ini benda-benda yang orang masyarakat. Sebab ada setengah saya tengok di Terengganu beberapa tempat, dia kata dilarang membuat binaan di kubur. Bagus ni. Sebab dia faham, dia tahu sunnah tu. Tapi kalau dah terbuat, tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Tapi ceritanya dia tak beri manfaat apa. Tak ada kata kalau lebih luas tu lebih cantik, lebih sejuk mayat dalam kubur. Tak ada tuan-tuan. Lebih roh dia tak ada. Lebih tenang ke lebih tak. Ceritanya dia dekat alam lain tu. Kubur tu alam lain. Tapi yang bantu dia adalah apa? Baik tuan-tuan, kita buat sedekah, buat apa pahala ke apa, sedekah ke apa semua, niat pada si mati, lebih banyak manfaat kepada si mati daripada duk sibuk dengan batu mamar ke apa semua tu. Tapi cumanya, kalaulah kata ada hakisan, contoh tempat tu air selalu naik ke apa semua, kalau buat dengan sebab tu tidak jadi masalah. Buat tu memang untuk stabil. Tanah tu kadang-kadang dia tenggelam ke apa semua, so kena ada benteng tepi tu. Yang tu tak ada masalah. Bukan niat kita nak buat tinggikan kubur tu, tapi niat untuk menghalang pada kubur tu terhakir apa semua, masih ada ruang daripada sudut syarak, ia diharuskan. Okey, itu satu isu. Kemudian seterusnya, meletakkan tanda dengan batu. Ada orang kata jangan baca nama pada batu nisan, nanti lupa. Saya sebut tadi ada orang tanyalah ustaz. Betul ke ustaz? Kita sebab feed haiwan, tajuk feed haiwan. Kalau makan kepala ikan jadi lupa. Saya kata kepala dia yang lupa. Sebab dia yang tak hafal, dia yang tak ingat, bukan isu kepala ikan. Walaupun ada sudut sains ke, sudut kitab-kitab pun sebut, tapi sebenarnya benda tu harus. Harus, tak ada larangan daripada Nabi SAW. Jadi begitu juga dengan tanda batu ni, kita kata kalau letak tanda, letak nama, tak ada masalah, letak lah. Tapi lebih utama, yang sunnahnya, sebab tu kalau tuan pergi kat Baqi', dia batu kecil je. Yang penting tahu itu adalah kubur. Kan kita ni tak apalah letak nama, letak apa semua tu, tapi kita kata di sudut asasnya, lebih baik tu adalah manfaat ilmu ataupun apa sedekah kita yang paling utama untuk si mati tu. Okey, kemudian suruh yang ketiga, berdiri di kubur sambil mendoakan dan memerintahkan kepada yang hadir supaya mendoakan dan memohonkan keampunan juga. Tuan-tuan pernah dengar tak malaikat lepas 7 langkah daripada kubur baru dia datang?
Biasa tak kecil-kecil tu? Dalam mestika ada tak? Okey. Saya bukan nak kondeng apa tuan. Ceritanya benda-benda ni kadang-kadang terlalu lah. Kan? Betul pengajaran. Tapi ceritanya benda tu tak sahih. Dalam riwayat Imam Abu Daud, iaitulah Nabi SAW, bila ada satu sahabat meninggal dunia, Nabi kata, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi, ni Nabi tengah berdiri kat kubur ni. Nabi kata, istighfar, minta ampun kepada sahabat kamu yang ada di dalam kubur sekarang ni, kerana dia tengah ditanya. Mana hadis yang kata 7 langkah lepas tu baru mayat datang? Ada pula yang buat pelekeh, dia main kata, tak apa, kita tunggu, jangan balik, biar malaikat tak datang tanya. Tak betul hadis tu. Yang betulnya waktu tu juga akan ditanya. Sebab ni alam lain dah tuan-tuan. Ni bukan cerita jam berapa, pukul berapa dekat dunia ni. Barzah alam lain. Jadi waktu tu malaikat datang juga segera. Hatta waktu kita meninggal dunia tu malaikat datang dah. Jibril datang dah, akan bawa roh daripada dalam riwayat daripada Imam Ahmad, daripada riwayat hadis Bara' bin Azib, roh tu bila orang yang baik, malaikat dah bawa kain kafan dan kain kafan lah, minyak wangi daripada syurga untuk roh tu. Roh tu naik dah jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kat situ lagi baru nak mandi apa semua, tapi dah jumpa Allah. Kemudian penduduk langit gempar, roh siapakah yang paling baik ni? Bau dia punya wangi semerbak. Roh sekian si fulan. So nama kita disebut dekat kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerajaan langit kerajaan Allah. Disebut. Semua malaikat tahu, ni wangi sungguh ni. Tapi kalau roh tu orang yang jahat, dibawa pada kain kafan yang hitam yang busuk daripada neraka, dikafankan dia, roh dia tu dibawa naik jumpa Allah dan ditulis kalangan orang yang masuk neraka Allah. Penduduk di langit tu gempar, busuk bau tu. Sebenarnya malaikat dah ada waktu tu dah. Bukan malaikat tu lepas 7 langkah baru tanya ke. Ni cerita muka nakir tu tak ada. Ceritanya adalah sebaik saja dikuburkan, dia terus ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis sahih, 3 benda akan datang ke kubur. Harta, keluarga, amal. Harta dan keluarga akan balik, yang tinggal amal kamu. Sebab tu tuan-tuan, amalan kita ni banyak. Solat ni antara benda yang meneman kita kat syurga. Nanti sedar tak sedar, khusus dekat alam barzah kita, tiba-tiba akan ada benda yang baik, yang sempurna, yang cantik datang pada kita. Kita pun tanya, kita dialog dengan dia. Ada yang disebut dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih, siapakah kamu? Akulah solat yang kamu kerjakan dulu. Dia datang jadi kawan kita dalam barzah tu, seorang-seorang. Kemudian datang pula syafaat Quran, menerangkan apa semua. Maka dengan amalan itulah yang tak balik. Tapi keluarga dengan harta kita, keranda kita, kereta kita yang menghantar kita ke kubur, semua tu balik. Semua tu balik. Okey. Kemudian seterusnya, boleh duduk ketika pemakaman dengan maksud memberi peringatan orang-orang yang hadir. Ni yang kita panggil talqin ni tadi. Ada setengah tempat dia tak buat talqin, dia buat tazkirah ringkas. Terpulang dah tuan-tuan. Talqin ni kita kata untuk peringatan, dia tak ada apa dah. Tak payah kita ajar dah dia. Ni kalau datang malaikat ni, sekian-sekian, kamu jawablah dengan perasaan sekian-sekian. Sebenarnya kita sebut tu untuk yang hidup. Peringatan orang yang hidup tu, dia dah tak ada apa dah tuan-tuan. Kalau dia tu beres dekat dunia, dia boleh jawab. Kalau dia tak beres, siap ada orang lagi tulis soalan tu, selit tepi telinga si mati tu. Lepas tu nak kubur. Ni soalan, standby, pandai kamu jawab. Tak tuan-tuan, dia bukan isu tu, isu amalan kita tu. Betul amalan kita, akidah kita, ibadah kita, kita jawab elok, tak ada masalah. Tapi bila tak betul, maka ajar macam mana pun, kita tidak akan dapat menjawab benda tu dekat alam barzah. Jadi ceritanya, boleh beri peringatan bentuk talqin ke ataupun tazkirah ke ketika mana kita berada di atas kubur sebagai peringatan orang-orang yang hadir, insya-Allah. Wallahu taala alam. Ada persoalan lagi tuan-tuan? Sila. Suami dia meninggal, bolehkah isterinya pergi ke menjarah kubur? Dan kedua, betulkah hari Jumaat tu kalau meninggal hari Jumaat, orang tu kurang diseksa, kurang seksa kubur, jawab di satu kuburan, betul ke? Okey, dua persoalan. Pertama sekali tentang wanita. Wanita pada waktu tu berada dalam tempoh iddah. Tidak disyariatkan untuk dia hadir ke kubur pada waktu itu. Maksud dia duduk kat rumah. Duduk kat rumah, dia berdiam dekat rumah, itu dipanggil ihdad. Ihdad ni maksud tempoh berkabung dia selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Dia kena duduk. So maksudnya dia bukan ceritanya, sebab ada setengah orang ni dah berdaya dah. Artis barat, bukan artis barat, artis-artis di luar kadang-kadang isteri pergi kubur siap jiros air. Kenapa jiros air? Mayat sejuk ke nak bagi tanah tu rata je? Tabur bunga, macam-macam. Ini semua bukan budaya daripada Islam. Kan? Jadi daripada sudut asalnya kita kata, sekadar cukup isteri di rumah, doakan kepada suami dia, itu sudah cukup. Sebab dia masih lagi dalam tempoh iddah. Cuma cerita itu cerita lain. Cerita yang kedua, boleh tak wanita ziarah kubur? Aisyah radhiyallahu anha
Ada hadis yang mana la'ana Rasulullah az-zawarat, Nabi melaknat penziarah wanita yang pergi ke kubur. Hadis tu sahih. Tapi kita kena baca dengan hadis yang kedua. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila lalu di satu tempat yang mana tempat tu ada kubur abang dia, Abdurrahman bin Abi Bakar, meninggal dunia, dia pergi ziarah dan Nabi tidak mengingkari perkara itu. Menunjukkan wanita ada hukumnya kalau dia tak berhias, kalau dia dalam keadaan nikah, macam nak pergi shopping komplek pergi kubur. Dia punya pergiaran. Jadi waktu tu kita kata hukum asalnya boleh, tapi dengan syarat-syaratnya. Dia tak boleh meratap, dia tak boleh apa semua, boleh. Itu bukan keadaan yang tempoh edah tadi. Tempoh edah dia kena duduk dekat rumah. Baik, itu soalan pertama. Soalan kedua, tentang meninggal pada hari Jumaat kurang pada seksa kubur, ada riwayat daripada Imam Ahmad yang menyebutkan bahawa sesiapa yang meninggal dalam keadaan hari Jumaat maka akan dikurangkan fitnah kubur. Hadis itu statusnya dhaif, lemah. Tapi daripada sudut pengamalannya, hadis yang dhaif, yang lemah, dia boleh naik ataupun boleh diamalkan dalam bentuk fadilat beramal. Ada sebahagian ulama menghasankan hadis tu, maksud status tu sahih. Maksudnya ada khilaf pada penilaian status hadis berkenaan dengan azab kubur diringankan bila mana orang meninggal pada hari Jumaat. Cuma kita kata ada hadis tak? Ada hadis. Statusnya diperbincangkan. Tak boleh kata palsu ke apa, tak boleh. Sebab memang ada hadis dan statusnya paling kurang sebahagian ulama kata boleh untuk kita beramal dalam fadilat kelebihan kita beramal. Jadi boleh dapatlah kelebihan kalau orang mati pada hari Jumaat. Mati hari Isnin? Lagilah Nabi meninggal hari Isnin. Tu sunnah. Bukan sunnah kita nak mati hari Isnin, tapi ceritanya kalau kita sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin pun kita macam Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ceritanya tak tahu hari apa. Jadi mudah-mudahan kita dapat, yang penting husnul khatimah. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Kita ambil satu dua lagi. Okey. Saya tengok bila kita nak dalam masjid nak keluar daripada masjid, kita 3 kali langkah membaca Al-Fatihah. Sekarang saya tengok dah tak ada dah budaya macam tu. Betul ke tu? Okey, asalnya dia budaya dan adat setempat. Budaya dan adat setempat. Maksudnya lepas 3 langkah baca Fatihah, lepas 3 langkah baca Fatihah, lepas tu. Dia gini, dalam isu ni kita jangan kata benda tu Nabi buat lah. Tapi kalau sekadar kita beramal dengan sebab orang buat keadaan setempat kita, tak ada masalah, dia baca Fatihah dapat pahala. Cuma kalau kita sebut Nabi bila nak angkat jenazah, Nabi akan buat 3 kali langkah baca Fatihah, 3 kali langkah baca Fatihah. Itu tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau pengamalan setempat, kalau ada orang buat tak apalah. Jangan kata sesat apa semua pula. Kalau ada orang tak buat pun sama juga. Jangan kata sesat dia orang tak baca Fatihah. Ada setengah tempat ada gini tuan-tuan. Apakah benda yang baik untuk mayat ini? Kan? Apakah perkara yang terbaik untuk mayat ni? Kebaikan. Apakah yang kita tinggalkan untuk jenazah ni? Kebaikan. Padahal kita tahu dia tak baik. Kita sebut kebaikan. Macam mana tu? Takkan kata keburukan. Takkan kita kata gitu pula. Kita diam lah. Sebab benda tu pun tak ada zaman Nabi SAW pun tidak ada. Maksudnya jelas kita doakan cukup lah. Tak perlu kita kata kita tinggalkan dia kebaikan. Kita kena sebut ramai-ramai kebaikan. Tak perlu. Itu adat saja. Tapi jangan disandar benda ni kena buat. Kalau tak buat kira tak lengkap solat jenazah, tak lengkap pengurusan jenazah. Kalau buat dari sudut adat silakan, tapi daripada sudut sunnah Nabi SAW tidak pernah melakukan perkara itu. Dan jangan kita kata sesatlah pada orang yang buat itu. Wallahualam. Okey, ada persoalan? Berbalik kepada tadi pakaian untuk wanita. Okey. Kita nak kafankan. Okey. Kalau kita gantikan dengan telekong boleh ke? Boleh. So kain dia tu, kita ambil tudung dia tu telekung. Boleh, tak ada masalah. Nak pula Siti Khadijah beli 1,200. Jadi wasiat dia kata, mahal tuan-tuan. Saya pun tak tahu, ada orang marah dia kata, yang ni kalau beli mahal ni kira telus api neraka ke macam mana dah. Taklah tuan-tuan, tak apalah, orang nak beli, dia ada duit tu, dia belilah. Apa masalah dia? Dia nak ibadat dengan benda yang selesa, benda yang dia rasa tenang, belilah 1,200 sekalipun. Ada yang beli 300, 400 terpulang masing-masing. Tapi kalau kita nak bawa tu dengan wasiat, maka boleh untuk gunakan telekung ataupun tudung dia ke warna putih ke apalah. Khususnya telekung lah. Ataupun kain sekali tu, kain telekung tu. Boleh sekali. Maksudnya, kita ada lapisan pertama, lapisan kedua, kain telekung, kemudian baju dia, kalau buat baju sekali, kemudian dia punya telekung tu. Termasuk sekali. Boleh. Tidak jadi masalah. Tapi kalau diwasiat, lagi baiklah. Lebih bagus. Wallahualam. Ada persoalan lain? Jelas tuan-tuan? Lapor dah ke? Ada lagi. Okey, silakan. Kalau kita pergi ke Mekah, kain ihram buat kain kafan, boleh dengan wasiat lah. Kain ihram kita tu ada macam-macam jenis kan. Ada macam bentuk kain tuala sikit, ada bentuk yang sekian-sekian sikit. Kemudian kita nak niatkan sekali buat kain kafan, boleh, tak ada masalah. Nak jenis kain kafan ni ada yang tebal, ada yang nipis. Kita niat sekali sebab kita dulu buat pergi kerja haji, guna kain kafan yang sama, guna kain ihram yang sama.
pun kita niat nak buat kain kafan yang sama, tidak jadi masalah. Dengan syarat dia bersih je lah. Wallahualam. Ada lagi persoalan lain? Silakan. Ni memang ruang soal jawab. Saya ambil dalam 2-3 minit lagi ni. Kalau ada persoalan silakan. Okey. Persoalan pertama mimpi. Yang kedua memang kita rasa dia datang. Memang kata macam ketuk rumah ke ataupun apa-apa, macam dia baru keluar daripada bilik ke contohnya. Okey gini. Tuan-tuan, benda ni secara asasnya bila mana satu orang telah terpisah daripada roh dan jasadnya, dia tidak akan kembali lagi ke bumi. Apa keadaan sekalipun. Kerana hadis dalam riwayat Imam Ahmad jelas menunjukkan bahawa kata Nabi SAW, innama nasmatul mu'min yu'allaq bi asjaril jannah hatta yarji Allahu ila jasadi yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, roh orang mukmin bila mana dia telah dicabut roh dia tu, dia akan berada bergantungan pada pokok-pokok di syurga. Sehingga Allah akan kembalikan kepada jasadnya pada hari kiamat. Kenapa nak kembalikan? Kerana situlah hisab. Hisab tu dengan roh dia, dengan jasad dia. Allah akan kembalikan pada hari akhirat. Berdasarkan hadis ni, para ulama bincang menyatakan roh tidak sekali-kali lagi akan kembali ke bumi, kerana dia telah terpisah di alam barzah dan juga alam bumi. Jadi waktu tu yang kita duk rasa tu pertama sekali adalah sebab dia ni duduk dengan kita, hidup dengan kita 50 tahun. Kita rasa dia tu masih dekat lagi, kita rasa dia tu macam ada lagi, wangi-wangian ataupun apa sekian-sekian. Itu adalah kita kata kita punya perasaan saja. Dia takkan kembali lah. Kan ada orang dulu, orang Melayu kita, wallahualam, banyak sangat dia punya ni, kata nanti arwah akan balik pada malam Khamis. Jadi masak tu sedap-sedap sikit. Tak bila jenazah nak makan tak tahu. Kan? Ni roh ni balik. Jadi kena buat baik-baik malam Khamis tu. Sebab nanti ni atuk dia sekian-sekian tengok cucu dia buat apa. Nanti menangis atuk dia tengok cucu dia gini. Hadis dalam bab ni kurang-kurangnya lemah daripada sudut statusnya. Dan cerita yang sebenar yang paling tepat adalah roh tidak akan kembali lagi dekat dunia. So kita punya plan. Cuma mimpi boleh jadi. Kita mimpi, kita ingat pada waktu tu. Kalau mimpi tu keadaan yang baik, adakah petanda-petanda dia di sana juga baik ataupun sebagainya? Di sini wallahu taala alam, tidak ada hadis yang khusus tentang isu tu. Cuma kalau mimpi yang baik tu, kita siasalah sedekahkan amalan-amalan kebaikan untuk si mati. Khatam Quran untuk si mati dan sebagainya. Maka itu adalah amalan yang paling terbaik. Doa untuk si mati. Lepas tu orang bincang pula, baca Quran sampai ke tak sampai. Ceritanya dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kita sertakan dengan doa. Ya Allah, sampaikanlah baca pahala Quran ini kepada arwah suami saya, arwah isteri saya. InsyaAllah sampai pahala tu. InsyaAllah sampai. Dengan doa. Maksud benda ni walaupun ada khilaf, tapi kita kata secara isunya, kalau dengan doa, insyaAllah benda tu boleh sampai kepada si mati. Wallahu ta'ala alam.